Membazir ni kalau sikit dosa kecil. Kalau banyak bazirnya dosa. Kalau tak silap membazir sikit makruh. Bazir sikit makruh, tapi kalau bazirnya besar jadi haram. Kalau bazir itu jumlahnya sedikit makruh. Kalau bazir itu banyak jadi haram, jadi dosa. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, ni di antara setengah daripada kaedah ataupun cara Allah Ta'ala nak memelihara, nak menjaga hamba-hambanya daripada terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, iaitu mana? Allah buat macam mana? Bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Itu sebenarnya cara Allah nak, di antara cara Allah nak menjaga hambanya daripada jatuh dalam maksiat. Allah mengangkat kemampuan. Allah tak bagi kita kemampuan. Contoh macam tadilah, kita yang sekarang ni, yang hidup sederhana ni, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang ni, tak mewah, tak kaya, tak bilioner macam orang lain tu. Inilah di antara cara Allah nak menjaga diri kita yang miskin, yang sederhana ni daripada jatuh kepada maksiat. Allah jaga kita sebenarnya. Tapi bila kita tak faham, kita kata Allah tak adil. Bila kita tak faham, bila kita tak kenal Tuhan, kita kata Tuhan ni tak adil. Rezeki aku sempit, orang lain mewah bukan main. Padahal Allah nak jaga kita daripada membuat dosa yang dilakukan oleh orang yang kaya, orang yang mewah. Contoh macam tadi, berjudi, beli perempuan, enjoy dengan perempuan, duit banyak. Sebenarnya Allah sedang jaga kita. Allah sayang kita, Allah jaga kita. Sebab kalau Allah bagi kita kemampuan, kekayaan yang macam tu, kita akan terjerumus kepada dosa-dosa tu. Jadi di antara cara Allah nak selamatkan kita, Allah jadikan kita tidak mampu. Allah bagi jadikan kita tak mampu. Itu sebenarnya Allah jaga. Kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, bila dia macam tu, dia kata Allah nak jaga aku daripada dosa. Orang tak kenal Tuhan, dia kata Allah zalim atas dia. Orang lain kaya, aku sempit. Dia tak faham, dia tak kenal Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Jahat sangka dengan Allah. Padahal Allah nak jaga kita. Kalau Allah bagi kita kekayaan, kemewahan macam orang lain, boleh jadi kita lagi jahat daripada itu lagi. Tapi Allah sayang. Kan Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang akan datang. Kita lebih tahu. Siapa yang lebih tahu perkara yang akan datang? Kita ataupun Allah? Dah tentulah Allah. Tentulah Allah. Jadi Allah tahu dah kemampuan kita. Kau tak mampu jadi orang kaya, kau tak mampu jadi jutawan. Allah tahu yang kita ni tak mampu jadi jutawan. Sebab apa? Kalau kau jadi jutawan, nanti kau lupa diri. Silap-silap mak bapak kau pun kau buang. Silap-silap adik-beradik kau pun kau dah tak kenal dah. Jadi Allah nak selamatkan daripada dosa-dosa besar je tu, Allah jadikan kita tak mampu, tak kaya, tak mewah seperti orang lain. Wajib bersangka baik dengan Allah. Wajib bersangka baik dengan Allah. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar, lebih payah daripada sabar ketika lemah. Waktu kita tak ada duit ni, nak sabar tu senang. Tapi kalau duit banyak, payah nak sabar. Tak ada duit ni pun cabang-cabang dah kepala kita. Tak ada duit, cabang macam-macam lah. Minggu depan pergi Thailand, minggu satu lagi pergi Australia, pergi. Tak ada duit ni, cabang macam-macam dah. Bila ada duit, siap. Lagilah payah nak sabar tu. Nak belanja je benda dah ada. Kalau benda tak ada, nak belanja apa? Tak belanja lah. Tapi bila dah ada, siap. Itu maksud dia. Bila benda tu ada, payah kita nak sabar. Kalau tak ada, senang nak sabar. Mulut kita waktu sihat, payah nak sabar daripada mengumpat ni. Waktu sakit gigi, sakit mulut, mudah nak tahan diri daripada mengumpat. Dengan sendiri malas nak mengumpat lah.
Sakit, malah nak cakap. Demam, oh malah dah. Nak type mesej ke apa benda, nak mengumpat, malah. Tak kuasa, tak sihat. Tapi kalau sihat, siap. Sebelum tidur mengumpat, lepas tidur mengumpat. Nampak tak? Tu cara Allah nak jaga kita daripada dosa, daripada maksiat. Allah jadikan kita tidak kuasa. Allah jaga kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sayang hamba dia. Tapi hamba dia yang tak faham cara Tuhan sayang ke dia. Kita ni faham, Allah kalau sayang kita, Allah bagi semua kehendak kita. Itu yang kita faham. Salah faham lah maknanya. Allah kalau sayang dengan hambanya, tak sama seperti hamba sayang sesama hamba. Hamba bila dia sayang sesama hamba, dia akan layan, dia akan bagi apa yang dia nak oleh kekasih dia, dia akan layankan, dia akan bagikan. Nak ini bagi, nak itu bagi, tak nak pun bagi. Itu bila hamba tadi kasih kepada hamba. Tapi bila Allah kasih kepada kekasih dia, bila Allah kasih kepada hambanya, Allah takkan bagi semua kehendak kita. Allah akan bagi benda yang kita tak nak. Kita nak kaya, Allah jadikan kita sederhana. Kita nak sihat selalu, Allah bagi kita sakit. Tu bila Allah sayang kepada hamba dia, Allah akan bagi ujian yang berat-berat. Itu cara Allah sayang hamba dia. Bukan makna bila Allah sayang kepada kita, Allah akan tunaikan segala keinginan, kehendak nafsu kita. Dah. Itu tanda-tanda kebencian Allah. Tengok macam orang yang tidak beriman tu, apa nak dapat? Apa nak dapat? Apa nak buat boleh? Padahal dia tak beriman pun dengan Allah. Tapi kaya bukan main, mewah bukan main, makannya, hartanya, masya-Allah, tabarakallah. Tengok Firaun tu, tengok Qarun tu. Tu semua musuh-musuh Allah tu. Firaun, Qarun tu musuh-musuh Allah tu. Tengok mewah hidupnya, kaya gaya mewah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul kekasih Allah, tak kaya macam Firaun, tak kaya macam Namrud, tak kaya macam Qarun. Padahal kekasih Allah. Kekasih Allah. Yang ketiga, itu yang pertama, kalau kita cari rezeki lebih daripada qadar yang sepatutnya, melampau-lampau, yang pertama akan menarik diri kita kepada kemaksiatan. Yang kedua, bahawa menyeru ni dengan makna menarik, mengajak ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Dia akan menjadikan kita orang yang bersedap-sedap, seronok dengan benda yang halal. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Bila kita dah terbiasa dengan bersedap-sedap, bersenang-senang, bermewah-mewah, kita takkan kuasa nak tinggalkan benda-benda tu. Tak kuasa. Sebab dah biasa kita didik diri kita, nafsu kita ni dengan bersedap-sedap, bermewah-mewah, bermegah-megah. Nak tinggalkan benda-benda tu payah, perit, pedih, seksa, azab. Payah. Tak kuasa nak tinggalkan, tak sanggup, maksudnya mudah nak faham, tak sanggup. Dah biasa senang. Contohnya kita dah duduk dalam kesenangan, tiba-tiba orang nak ambil segala harta benda kita, macam boleh lepaskan? Kita dah biasa mewah, makan mewah, belanja mewah, hidup mewah. Nak bagi semua kemewahan tu tadi kepada orang lain, senang ke tidak? Tak sanggup kita. Mana boleh? Mana boleh? Tapi kita kena ingat, mahu tak mahu satu masa kita akan terpaksa tinggalkan. Betul tak? Betul ke tidak? Bila datangnya kematian, terpaksa tinggal. Jadi peritnya lah, pedihnya lah nak meninggalkan segala keseronokan, kemewahan, kemegahan tadi. Apabila datangnya kematian tu, pedih nak tinggalkan.
Sebab kita dah didik nafsu kita ni sentiasa bermewah-mewah, bermegah-megah, berseronok-seronok. Tiba-tiba nak ditinggalkan dalam sekelip mata. Oh, sakitnya hati kita, sakitnya jiwa raga kita, kecewanya lah, hancurnya lah. Ibaratnya beginilah. Ibaratnya sekarang ni kita ada kesenangan, kemewahan. Tiba-tiba ada orang datang ni kan, dia ugut kita contohnya supaya menyerahkan segala kesenangan kita pada dia. Ada tak kita sanggup nak bagi? Kita takkan sanggup nak bagi. Tak sanggup, kita tak sanggup nak bagi. Tak sanggup nak menyerahkan makna benda-benda tadi tu kepada orang lain. Tak sanggup. Nah, itu kalau manusia yang minta. Kalau manusia yang nak rampas kesenangan, kemewahan, kekayaan. Ni sekarang ni malaikat Israel yang datang, mahu tak mahu kena serahkan. Mahu tak mahu kena tinggalkan juga harta kekayaan, kemewahan, kemegahan, keseronokan tu. Jadi tak tahu macam mana hancurnya hati waktu nak tinggalkan benda. Betul lah apa yang Musannif sebut. Kita ada 50,000 dalam poket kita. Orang minta semua. Oi, mana boleh? Mana boleh? Tapi satu masa kena tinggal juga kat mana-mana pun. Yang dalam poket, yang dalam laci, yang dalam peti, yang dalam beg, semua kena tinggalkan bila datangnya malaikat maut. Kita tahu kita kena tinggalkan benda tu secara terpaksa. Allah. Sebab tu telik pada satu sudut. Dalam hal ni senang pula orang yang tak ada apa. Senang pula orang yang tak ada apa-apa. Dia pun tak sedih nak tinggalkan. Dah memang tak ada. Dah memang tak ada. Jadi tak adalah sakit sangat nak meninggalkan. Tapi bagi orang yang ada, tu pedih nak tinggalkan besok. Bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harum dan halal. Dan apabila badannya dah biasa, bila dah biasa dengan bersedap-sedap tadi, nescaya tiada kuasa ia meninggalkan. Lemah nak tinggalkan, tak boleh, tak mampu nak tinggalkan. Tak mampu. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Lebih mencengkamlah hatinya tadi tu. Cinta terhadap harta tadi lebih mencengkam. Dan apabila kasih ia akan harta, terjadilah padanya beberapa kesalahan pula. Berjangkit penyakit lain pula dah. Bila dalam hati ada sifat kasih kerana harta, dia akan berjangkit, merebak kepada penyakit lain pula. Sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cintakan, kasihkan keduniaan tadi tu. Apa maksud dunia? Seronok-seronok tu lah. Megah-megah, seronok-seronok tu, mewah-mewah tu, bangga-bangga tu, yang tak ada hubung kait dengan ibadat tu. Tu maknanya dunia. Jadi sabda Nabi SAW, kasih akan dunia itu kepala. Apa maksud kepala di sini? Punca tiap-tiap kesalahan. Punca tiap-tiap kedosaan, kemungkaran. Puncanya kata Nabi, kasih akan dunia. Makna kasih ni dah masuk dalam hati lah. Bila sebut kasih ni dah duduk dalam hati. Dah mencengkam hati dia. Kerana ni alasan dia. Bukan cakap saja-saja tu. Ada alasan dia. Kenapa pula kasih akan dunia ni akan menyebabkan kita akan terjatuh kepada perkara-perkara yang memudaratkan pula. Ni alasan dia. Kerana mula-mula menjatuhkan ia kepada yang syubhat. Saya nak mewah, saya nak ikut orang lain, saya nak ikut kawan-kawan saya yang megah, yang mewah, yang banyak harta, yang pakai hebat-hebat, yang rumahnya hebat-hebat, pakaiannya hebat-hebat, perhiasannya hebat-hebat. Jadi saya nak sangat benda-benda macam tu, cinta sangat benda-benda macam tu. Maka saya tak pandang, saya takkan pandang, saya takkan peduli tentang perkara yang syubhat-syubhat.
asalkan dapat. Walaupun perbuatan yang saya buat, pekerjaan yang saya buat tu pekerjaan yang syubhat, maknanya yang tak pasti halal haram, saya sanggup buat. Sebab apa? Demi mendapatkan dunia tadi. Saya tak peduli, sebab saya cintakan dunia tadi. Saya nak kok mana-mana pun saya nak. Kok mana-mana pun saya nak hebat macam orang lain, kaya macam orang lain, megah macam orang lain. Saya tak peduli. Syubhah pun syubhah lah, asalkan dapat apa yang saya nak tadi. Tu mula-mula. Syubhah pun syubhah lah, bukan haram pun. Syubhah. Kita pun melibatkan diri dengan benda-benda syubhah asalkan dapat duit yang banyak, yang mewah contohnya. Kenapa? Nak menunaikan keinginan nafsu kita tadi tu. Tu mula-mula. Kemudian kepada yang makruh, tertarik pula kepada yang makruh. Makruh ni lebih berat daripada syubhah lagi. Syubhah, makruh, lepas tu kepada yang haram. Jatuh pula dah pada benda haram. Tak pedulilah. Haram pun haram lah, asalkan dapat bermewah-mewah, bermegah-megah, berseronok-seronok. Habis dah lah. Tak takut dah lah. Asalkan dapat seronok. Haram tolak tepi. Nanti taubat lah. Nanti taubat lah. Sempat ke? Pasti ke? Banyak masa pun tak sempat nak taubat. Dalam keadaan aman, selesa, sentosa pun tak sempat nak taubat. Dalam keadaan dah sibuk, dah leka, dah berseronok, lagi tak sempat. Tu semua kata nafsu tadi. Dia kata tak apalah, sekarang ni haram pun haram lah, nanti taubatlah, Allah terima taubat. Ya, betul, kalau sempat. Kita tahu ke kita mati bila? Berapa ramai orang mati tergolek dalam bilik air? Berapa banyak orang mati atas highway? Dia tak sangka yang dia mati. Dia sangka dia sampai rumah, dia sangka dia sampai tempat kerja, tapi tak sampai. Matinya dah tunggu tengah jalan. Jadi mati tu datang tiba-tiba. Dia tak tunggu kita taubat matinya. Nanti taubat baru datanglah ambil nyawanya. Dah, dia tak tunggu. Bila Allah kata ambil, ambil. Tak peduli. Taubat tak taubat, sempat tak sempat, dia ambil. Nampak tak? Jadi jangan dengan sebab dunia, kesenangan, kemewahan, kemegahan, kita buat tak peduli dengan benda syubhah, benda haram. Jangan. Membinasakan kita nanti. Membinasakan kita nanti. Tak sompek. Betul? Tak sompek nak sebut pisang, tak sompek. Tiba-tiba orang langgar kita daripada belakang. Mana nak sempat? Ya, kita hati-hati. Tali pinggangnya, mematuhi had kelajuannya. Trailer daripada sebelah sampai sapu kita. Sangka? Tak sangka. Kalau terbang pun jatuh. Nampak tak? Makna mati ni datang dalam keadaan kita tak sangka. Memang Imam Ghazali kata, kalau kau tanya orang yang mati tu, dia akan jawab, aku tak sangka aku mati lagi. Yang disangka dia hidup lagi, yang disangka dia sampai rumah, yang disangka dia sampai tempat kerja. Kalau yang makan, dia sangka boleh sempat habiskan makanan dia dalam pinggan dia. Dah 2-3 suap cekik mati. Tak habis nasi rupanya. Dia sangka kan nak tambah lagi kan. Tak sempat. Jadi mati ni sangat-sangat menakutkan. Mati ni sangat menakutkan kita. Tengah seronok-seronok kita pulun harta benda yang haram, Allah ambil nyawa kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ni darah daging penuh dengan benda haram ni. Nabi dah bagi tahulah, daging-daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram tu, api neraka tu yang terlebih utama, bukan syurga tempat dia, neraka yang lebih utama. Daging-daging, darah daging yang terbit, yang tumbuh daripada usaha yang haram, api neraka lah yang terlebih utama tempat dia. Na'udzubillah. Kita kata tadi nak taubat, tiba tak sempat. Allah menyesalah. Jadi baik jangan. Bawa bertenanglah, sabar-sabarlah. Ada kesenangan yang menanti selepas daripada mati itu, yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia ini. Allah bagi besok kedudukannya di hari kiamat tu lebih daripada raja-raja dunia lagi. Selekeh-lekeh ahli syurga, selekeh-lekeh
lekeh ahli syurga, paling rendah darjat martabat ahli syurga tu, yang paling lekeh sekali, yang tak ada markah contohnya. Yang tak ada markah, yang dikeluarkan oleh Allah daripada api neraka, yang last sekali keluar daripada api neraka tu, tak tahu berapa ribu-ribu tahun dah gentung dalam neraka tu. Na'udzubillah min zalik. Bila Allah masukkan di dalam syurga, dia punya tempatnya, kediamannya, kawasannya seluas langit bumi Allah bagi. Lebih daripada raja dunia lagi. Padahal dia selekeh-lekeh ahli syurga. Cuba bayangkan kalau dia orang soleh, cuba bayangkan dia kalau orang soleha, banyak ibadatnya Allah terima, tak ada buat dosa maksiat, hati bersih. Agak-agak macam mana syurga yang Allah akan bagi pada diri dia. Nampak tak? Jadi bawa-bawa bertenanglah atas dunia ni. Agak-agak bertenang, bawa-bawa bertenang. Jangan terlupa kita ni ada kiamat, ada akhirat, ada mati. Bawa-bawa bertenang. Dunia ni bukan tempat kekal hidup selama-lamanya sampai kita nak pulun semuanya, nak rasa semuanya. Dia kata sinilah tempat sekali kita nak rasa segala benda, besok dah mati tak dapat. Siapa kata dah mati besok tak dapat? Ada nikmat yang menanti di alam barzah tu yang jauh lebih hebat daripada nikmat dunia. Ke kita tak beriman? Ke tak percaya dengan alam barzah? Ke tak percaya dengan kesenangan yang Nabi bagi tahu? Ini perkataan macam perkataan orang tak beriman pula dah. Kat dunia ni lah kita nak ambil semua, nak rasa semua, sebab besok bila mati tak ada dah nak dapat rasa benda-benda macam ni. Na'udzubillah. Tak beriman ke? Tak pernah dengar ke hadis-hadis Nabi yang ceritakan dalam kubur tu ada kesenangan yang jauh lebih hebat daripada dunia lagi? Jadi bawa-bawa bertenang. Roh-roh orang yang mati, orang baik, orang soleh ni, roh ni besok Allah letakkan dalam tubuh burung yang berterbangan di dalam syurga tu. Tubuhnya di dunia, tapi rohnya dah ada dah tu di dalam tembolok burung yang hijau yang berterbangan dalam syurga tu. Apa yang dimakan, apa yang dikecapi, apa yang maknanya apa yang dimakan oleh burung-burung tu dalam syurga tu, dia mendapat kenikmatan kelazatannya di dalam alam barzah. Jauh lebih dahsyat lagi. Wajib yakin benda tu. Itu bukan cerita khayalan. Bawa-bawa bertenang, jangan bawa bertendang, bawa bertenang. Bukan bertendang, bertenang. Biarlah orang lain nak kaya tak apalah, doakan yang baik-baik. Orang yang kaya-kaya kita doakan dia baik, jadi orang kaya yang pemurah seperti sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jadi orang kaya yang takwa, yang takut kepada Allah, bantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu perjuangan agama, bantu alim ulama. Gunakan kekayaan kita tu supaya kita mendapat kemuliaan di sisi Allah asbab harta benda kita. Tengok sahabat-sahabat tu kaya, jutawan juga sahabat tu, tapi tengok mana harta dia guna untuk apa? Enjoy. Sahabat-sahabat yang saudagar tu, tengok harta benda dia mana dibelanjakan, mana dihabiskan. Meskipun dia kaya mewah, jutawan, bilioner, dia tak enjoy. Semua harta kekayaannya dibelanjakan kepada jalan-jalan Allah. Nak jadi orang kaya, jadi orang kaya macam tu. Kalau nak jadi jutawan yang macam tu. Nabi kata sahabat itu seperti bintang yang menunjuk arah. Kalau kau tengok bintang tu, kau ikut, insya-Allah kau takkan tersesat. Jadi tengok kelakuan sahabat ada yang kaya raya, sahabat ada yang jutawan. Tengok bagaimana cara kehidupan dia dengan harta kekayaan. Dia buat apa dengan harta kekayaan dia? Contoh, kau akan selamat. Orang kaya-kaya, jutawan-jutawan, tak kira laki, tak kira perempuan, contohi para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kaya-kaya tu. Baca sejarah dia, tengok sejarah sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Tengok macam mana dia gunakan, ke mana dia hala tujukan harta benda, kemewahan kekayaan dia. Barulah selamat. Jadi tak salah nak jadi orang kaya selagi caranya betul. Yang salah, yang takutnya jadi orang kaya seperti na'udzubillah min zalik, orang kaya yang bukan Islam, yang tak beriman dengan Allah. Ni tak peduli halal haram. Na'udzubillah. Jangan. Kalau nak jadi kaya silakan, tapi jadikan diri kita orang kaya yang seperti sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Tengok Khadijah radhiyallahu taala, jutawan.
Adakah dia enjoy? Dia tak enjoy. Habis getanya tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebatlah. Jadi orang yang kaya kena azam macam tu. Aku nak tiru sahabat. Aku nak tiru sahabat, aku nak bantu agama. Mudah-mudahan dengan asbab harta benda yang aku ada ni, aku dapat kemuliaan di sisi Allah juga. Barulah betul niatnya nak kaya tadi, betul niat dia. Kalau aku nak kaya sebab nanti sebab aku nak mewah-mewah, nak seronok-seronok, itu salah. Itu salah. Yang ketiga, melalaikan daripada zikrullah. Bila dalam hati kita cintakan dunia, maka lalailah kita. Lalai ni makna kita akan tinggalkan, kita akan berpaling daripada zikrullah, daripada mengingati Allah. Apa maksud mengingati Allah ni? Mentaati Allah. Bukan maksudnya fikirnya ikut, ingat fikirannya, ingat hari ni ingat Allah daripada pagi tadi, ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zuhur langgar, asar langgar, dia kata aku ingat Tuhan. Pada pagi tadi aku duduk zikir Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, daripada pagi sampai balik kerja. Siapa kata aku lupakan Tuhan? Zikrullah ni akalnya mengingat, hatinya mengingat, kemudian melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah zikrullah. Bukan maksud ingat ya Allah, ingat Allah, hari ni ingat Allah. Zuhur tak semayang, asar tak semayang, dia kata aku ingat Tuhan. Bukan macam tu maksudnya. Zikrullah ni maknanya mengingati Allah dengan makna mentaati Allah. Jadi cintakan dunia ni boleh menjadikan kita ni lupa daripada untuk mentaati perintah Allah. Allah suruh semayang, kita tak dapat nak semayang. Allah suruh ngaji, kita tak dapat nak ngaji. Tak boleh. Sebab apa? Dilekakan dengan keduniaan tadi tu. Kerana berhimpun di dalam hati itu perbantahan di antara umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala fikiran pada menghasilkan dan menambah harta itu mula-mula. Jadi dalam hati kita ni jadi kacau bilau maksudnya. Kacau bilau. Kacau bilau. Nak jadi baik pun ya, nak jadi soleh pun ya, tapi keinginan nakkan harta, kemewahan, kekayaan tu lebih hebat lagi. Keinginan tu lebih kacau lagi. Lebih kuat lagi keinginan ni. Nampak tak tu? Bergaduh dalam hati kita ni, bergaduh, berperang. Nak ibadatnya ada keinginan tapi sikit sangatlah, dah dikalahkan dengan keinginan nak mewah, nak kaya, nak senang tadi tu. Kemudian pada memeliharakannya, nampak tak tu? Bersibuk waktu nak cari, kemudian bila dah dapat sibuk nak jaga pula. Kejap-kejap jengah kat tingkap, ada tak kereta itu? Ada. Duduk balik. Tengok balik, ada. Risau nak pergi haji umrah pun risau. Ni kan aku nak pergi haji umrah, tinggal kereta benda ni. Habislah lah. Sambil tawaf, ingat kereta kat rumah. Habislah jahanam. Memang kena lelong lah jawab ni. Risau dia, tak boleh buat ibadat, tak tenang nak buat ibadat. Na'udzubillah min zalik. Kemudian pada memeliharanya, pagi basuh, tengah hari basuh, petang basuh, malam basuh. Kita selimut, motor selimut, tuan tak selimut. Tuan tak selimut. Kejap-kejap basuh, takut kotor. Hati kotor, buat tak reti. Hati kotor, buat tak reti. Tak basuh pun hati kita yang kotor dengan hasad, dengki, ujub, riak, takabur, sum'ah. Tapi kalau kereta kita kotor, kejap-kejap hantar kawai, kejap-kejap hantar kawai. Risau, tak semak lah mata tengok. Kalau tayar dia tu body berkilat lah, boleh buat cermin dah, sikat rambut. Tapi kalau tayar dia tu ada kuning-kuning, tidak ada ertinya. Basuh kasi kewi dia punya tayar berkilat, baru cantik. Tak apa dah lah, kebersihan tu sebahagian daripada keimanan. Tapi masalahnya kita ni, saya ni, tentang benda-benda tu bukan main risau kalau kotor. Hati kotor tak peduli. Hati tak pernah pun nak pergi hantar kawah bersihkan. Apa maksudnya? Tak pernah duduk pun dalam kuliah nak bersihkan hati, tak sanggup. Tapi kalau benda-benda, harta benda kotor, kita cepat-cepat cuci. Tak senang tengok, malu kalau orang tengok kalau kotor pakaian, kenderaan dan sebagainya.
Tapi hati kita yang Allah tilik pagi petang siang malam ni, kita biarkan kotor dengan penyakit-penyakit hasad, dengki, ujub, riak, takabur, sangka jahat dan sebagainya. Kita biarkan. Kita tak ada risau, tak ada bimbang pun seperti kita bimbangkan kekotoran harta benda tadi tu. Jadi tak adil lah kita. Kita hanya mengutamakan pandangan manusia tapi tak mengutamakan pandangan Allah. Itu yang tak adil, situ yang salah. Bukan maksudnya jangan jaga kebersihan. Jaga kebersihan tapi yang ni dalam ni jangan lupa, yang ni yang dalam ni jangan lupa. Sebab inilah duduknya harga nilai seseorang hamba itu di sisi Allah. Apa gunanya kita ada pakaian yang hebat, yang segak, yang bersih, kenderaan yang berkilat dan sebagainya, tapi hati kita berkarat, kotor. Jadi kena dua-dua kasih kilat. Dua-dua kasih kilat. Lebih-lebih lagi hati kita. Sebab nilai hamba itu terletak pada hati dia. Kemudian pada meliharanya, kemudian pada mengeluarkannya sekalian tersebut. Menghitamkan ia akan hati, menggelapkan akan hati, akan menghilangkan ia akan jernihnya hati. Itulah yang menyebabkan hati kita jadi gelap, jadi kotor, tak bersih dah, dan melalaikan ia daripada zikrullah, seperti firman-Nya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadat oleh bermegah-megah dengan harta dan bermegah-megah dengan anak bini dan lainnya, hingga ziarah kamu akan perkuburan, makna sehinggalah kamu mati. Allah Ta'ala sendiri yang menaik saksi dalam Quran tu, melalaikan akan kamu daripada mengerjakan ibadat. Siapa yang melalaikan daripada ibadat, daripada taat, daripada ikut perintah Allah ni? Siapa yang melalaikan? Apa yang melekakan melalaikan? Iaitu mana? Bermegah-megah. Sebab nak cari megah atas dunia itulah kita jadi leka, lupa, lalai daripada ibadat. Faham faham. Jadi apakah perkara yang menyebabkan kita lupa, leka daripada zikrullah? Jawabnya perbuatan kita, pegangai kita, akhlak kita yang nak mencari kemegahan dan bermegah-megah dengan apa yang kita miliki daripada harta benda, pangkat dan sebagainya, megah-megah dengan anak bini pula dah. Itu semua benda itulah yang menjadi sebab kita lalai, makna melupakan, meninggalkan ibadat. Tak boleh nak buat ibadat. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala sampai bila ni? Sampai mati, sampai kita ziarah kubur. Bukan ziarah kubur orang ni, bukan maksud ziarah kubur orang, makna ziarah kubur ni sampai kita mati. Kalau Allah tak pilih, kalau Allah tak selamatkan, kalau Allah tak sayang dengan kita, habislah kita. Duduklah dalam kelekaan dengan dunia kemewahan tadi, dalam keadaan melupakan Allah, membelakangkan ibadat, membelakangkan akhirat sampai mati dia. Mati terkejut, tiba-tiba mati terkejut, tak sempat taubat, tak sempat sembahyang, tak sempat belajar, mati dalam keadaan sibuk dengan dunia tadi. Na'udzubillah min zalik. Kecuali dia diselamatkan oleh Allah, diberi kesedaran oleh Allah. Tu mujurlah kalau dapat. Yang kita takut tak diselamatkan oleh Allah, duduk dalam leka, na'udzubillah. Sebab tu bertubahlah orang-orang yang dah dipilih oleh Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Allah yang memilih kita, walaupun kita ada harta benda dunia dan sebagainya, tiba-tiba Allah pilih dekatkan kita dengan ilmu, majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Itulah tanda-tanda Allah nak menyelamatkan kita. Mudah-mudahan tak termasuk dalam golongan yang Allah maksudkan dalam firman tadi tu. Hatta zurtumul maqabir, mati, sampai mati disibukkan dengan hal-hal dunia, sampai mati tak ada masa untuk Allah. Na'udzubillah. Itu su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Jadilah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, beri taufik oleh Allah untuk perbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berwaspada di dalam mencari kesenangan dunia, sehingga hingga tidak melampaui batas. Jadi Islam tidak melarang mencari kekayaan, tapi hati-hati jangan sampai melanggar, melampaui batasan yang Allah dah tetapkan. Cukuplah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua, diberi taufik beramal soleh, dikurniakan rezeki yang berkah. Kalau sedikit pun berkah, sederhana pun berkah, kalau kaya mewah pun berkah.
Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, keturunan yang soleh, yang solehah sampai kiamat, dipelihara daripada terpedaya terikut fahaman yang merosakkan akidah, merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk melakukan ibadat, meninggalkan maksiat yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memilih kita semua untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik, sahabat andai, kenalan-kenalan kita, semuanya tidak terkecuali muslimin muslimat. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah, digantikan dengan ganjaran pahala yang banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam husnul khatimah. Mudah-mudahan kesudahan hidup kita semuanya kesudahan penutup hidup yang baik. Meskipun kita banyak dosa, banyak maksiat dulu-dulu, mudah-mudahan kesudahan hidup kita ni menjadi hamba yang taat kepada Allah zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat, segala impian yang baik-baik, yang tersurat, yang tersirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin ya Allah. Jai, ni Bob ada makanan dekat tempat duduk belakang.